Okay. Buku ni kita kena pakai sepanjang semester. Kalau tidak pun kamu beli ni buku property table ni. Saya rasa kat Shopee ada ni kot. Property tables booklet. Berapa ini sir? Entah, tak pernah beli. Saya beli buku. Satu buku saya beli RM70. Dalam buku tu pun ada. Dia macam ni lebih kurang. Satu buku. Ni muka surat berapa ni? 935. Okey, dia buku dia macam ni. Okey. Jadi dekat belakang sekali tu dia ada dia punya table. So sama, kalau nak beli table saja macam ni, buku dia bentuk macam ni, table saja. Okay. Alright. So last week kita dah buat yang dekat sini. Let's share. Okay. Kita dah buat ni kan. Alright. Okay, so this week we continue Alright. So as per last week, we have done some introduction regarding the mixture condition. Okay, so today we proceed into another additional method. Okay, it's not a method. It's the how we analyze the mixture. Okay, so today we proceed with we call it as a saturated liquid vapor mixture in terms of quality. Okay, so during vaporization, okay, so starting from last week, we have known that okay, this is your pressure line. Okay, so in constant temperature, okay, this constant temperature, okay, this area region we call it as a mixture. Okay, so mixture consists of two parts. Okay, first we call it as a vapor. Okay, sekejap saya keluarkan pen tak keluar pen. Okay, so vapor, and also we have another, we call it as a liquid. Okay, so on the left side we call it as a vapor, on the right side we call it as a liquid. So this is the portion. Okay, all together here from your F region, saturated liquid up to saturated vapor. Okay, the portion of the mixture we call it as a S1 ataupun 100%, 100%. Okay, alright. So the portion here is in terms of percentage or below than 1. 1 means 100%. Okay, so how we determine the quality? Okay, so basically if you want to know the vapor side, okay, this is the vapor side divided by total lah. Okay, so total, you got your fraction or the quality. Okay, so what is the total? Total is your G minus your F, your vapor minus your liquid. Okay, sorry, betul lah. Okay, so this is your region, this is the length region, same goes here lah. This is your length region, so this is the amount lah, the total amount. Okay, so for example, if let's say the mass vapor is 0.2 gram, okay, and then the mass of the liquid is 0.8 gram, so the quality ni total, the total total is 0.2, 0.8, total is 1. Okay, so the quality is for vapor, the quality of the vapor is 20% or 0.2. Alright. Okay, so imagine you have a tank, same goes here, this is your tank.
Okay, so we have the vapor and liquid. Okay, so let's say if this 0.2 gram or 20%, this is your 20%. Okay, or 0.2. Okay, so here is 80%. Okay, so that is the portion inside the tank. Alright. Okay, this is the portion. Ingat lagi yang minggu lepas, ingat duduk dalam sini masih ingat ingat tak? Macam tak. Macam Boleh lah. okay, so jadi sebenarnya dia macam biasalah macam biasa. Macam kamu pergi kelas macam sebelum ni. Okay, sebelum kamu masuk kelas tu, kamu ready lah, get ready lah. Get ready means that apa yang minggu lepas kita dah belajar tu, kamu kena buat revision ataupun ulang kaji. Kalau minggu lepas pun kamu blank, time ni kamu, sebab bila kita masuk kelas, kita add up. Kita tak pernah lagi kita akan buat revise balik apa yang kamu dah belajar. Tak, sebab kita ada masa kan. Masa kita pun 14 minggu tu pun kalau penuh. Okay, kalau ada yang tengok berapa ramai kawan kamu tak hadir kan. So bila kamu tak hadir ataupun kamu tak revise, okay, kamu masuk lagi yang kelas akan datang ataupun yang kelas sekarang, dia akan add up. Kalau add up kamu tertinggal yang belakang, yang ni kamu lagi tertinggal lah. Jadi lagi banyak kelas kita pergi, lagi banyak kamu tertinggal. Lagi banyak kamu pergi, lagi banyak kamu tertinggal. So jadi sebenarnya sebelum kelas bermula, kamu kena revise. Okay, maknanya contohnya besok ada kelas. Okay, contohnya hari Khamis ni kita ada satu lagi kelas. Jumaat kita ada kelas. So maknanya hari Rabu ataupun hari Khamis kamu dah buat revision. So apa benda yang kamu nak, tinggal add up. Okay, ini adalah add up. Alright. So minggu lepas kita dah tengok the mixture condition inside the mixture region. Okay, kita dah buat latihan sikit-sikit. Okay, so today we want to add up. Okay, what is the quality of your mixture? Alright. Okay, so continue alright. So here we have the percentage X. Okay, this in terms of mass. Okay, the mass also we can use as a fraction of another parameter. Okay, sebab dalam sini, dekat sini, selain daripada mass, kita ada ni specific volume. We have also the enthalpy. Okay, enthalpy HF, specific vapor, and also Hg, enthalpy at the enthalpy at the, what we call it is saturated vapor. Okay, so this is enthalpy. Also we have the internal energy U. Okay, so we use the fraction. Okay, we use the fraction, the quality, the fraction. Okay, in order to determine where is the location of the exact value. So let's say we have some goes here V. This is a specific volume, specific volume. So we want to know what is the value here inside in this region, in this B region. So we don't know what is the exact location. So but we know that the fraction, okay, inside the tank, we know the fraction, the vapor and also the liquid is about, let's say for example 20%. 20% is vapor. Okay, so basically in the vapor region is 0.2 here. So the location is 0.2 from your saturated liquid. Okay, so the fraction, the X or the fraction is we use not only for determine the mass, but we can also determine the others parameter value. Okay, so here in general we can use the portion ini yang macam kita buat tu ini yang kita buat pendek perpanjang. Okay, sama juga kita tengok pendek perpanjang, sama yang macam minggu lepas kita dah buat.
Okay, dia susun balik. Kat sini adalah dia punya percentage fraction. So this is the value you need to determine. Let's say for example here, it's not being given. Okay, we only know the saturated liquid and also saturated vapor. So we want to know what is the region inside here, and we know the fraction. So we can use this equation. So mana datang equation ni? Equation ni datang daripada yang kita buat pendek per panjang minggu lepas. Masih ingat lagi yang saya buat graf tu? Pendek per panjang, panjang per pendek? Ingat, sir. Okay. So pendek per panjang, benda yang sama, cuma dia rearrange semula. Okay. So this is specific volume. Okay. Same goes with your enthalpy. Sama juga. Same goes with your ni, dia duduk tepi sikit, saya letak tepi sikit Okay. Same goes with your internal energy. This is your internal energy, U. And also we have the entropy. The same. Same formula, same principle. Okay. So this equation we use to determine the value of your whatsoever internal energy or your specific volume inside the mixture region. Okay, kita nak tahu value kat sini sebab dia tak ada value. Kita cuma ada dibagi dalam table hanya saturated liquid dan saturated vapor. Tengah-tengah tak ada. So we need to use the fraction. Okay? Alright? Boleh dapat? Senyap ini. So yang bawah tu, Yang bawah. yang tadi tu, yang Yang slide sebelum ni. set sebelum ni. Okay, ni. Depan sikit. Depan sikit. Okay, yang ni. Yang ni. Yang bawah tu yang U sama dengan UF. Dia akan bagi dekat dalam graf ke nanti? Yang UF semua tu. Bagi dalam graf. Bagi Ataupun data tu dia akan bagi dalam soalan. Dia macam mana? Saya tak faham. nanti kita akan tengok Mana kita- contoh. Kita akan tengok contoh dia. Okay. Saya bagi contoh, jangan risau. Saya bagi Okay. contoh. Saya baik. Right. Okay. So, tadi kita tengok vapor. So, we need to determine also, kadang-kadang dalam soalan dia bagi trik. Dia bagi moisture. Okay. So, vapor is X. Okay. So, dekat sini the full is 1 ataupun 100%. Okay. So, dekat sini kalau moisture kamu 1 minus X, kamu dapat dia punya moisture. Okay. So X is your vapor. X vapor dekat moisture adalah 1 minus X sebab dia 100%. Okay. So kalau dia beri dalam soalan moisture, ni ada S tertinggal. Moisture, so means that it's 1 minus X ataupun 1 minus the vapor fraction. Okay. So ingat, sebelah kiri kita letak vapor, sebelah kanan kita letak moisture. Sebelah kiri kita tahu the fraction dia X, sebelah kanan fraction dia 1 minus X sebab total length adalah 1 ataupun 100%. Okay. This is for moisture. So be careful moisture dengan vapor. Mana satu dia nak dalam soalan. Okay. Alright. So, saya bagi kamu satu contoh. Alright. A rigid tank. Okay. So, dekat sini bila kita kena, bila kita menjawab soalan, pastikan kita baca soalan.
Nak menjawab kena tahu soalan dulu. Okey, jangan terus-terus sebab kata orang terus-terus huru-hara nak menjawab soalan. Bahaya. So, baca soalan dulu. So, dekat sini dia panggil a rigid tank. Apa makna rigid tank? Tank tu tak berubah bentuk. Rigid tank, dia tak berubah bentuk. Okey, kalau dia tak berubah bentuk, apa maksudnya? Pressure dia akan increase. Dia punya volume constant. Ni maknanya volume sama dengan constant. Okey. Pressure boleh naik, volume dia tetap constant. Okey. Volume semua sekali ni lah. Okey. Here in this question, a rigid tank contains 10 kg of water. So kat bawah ni water. Korang-korang ni water lah ni. Okey. So berapa amount dia? Kat sini 10 kg. Faham soalan Okey. At 90 degree C. So T is equal to 90 degree C. So this is your mass M. Okay. If 800 gram of the water is in the liquid form and the rest in vapor form. Okay. Tank ni 10 kg. So saya anjakkan dia sikit, dia 10 kg. So dekat water dia adalah 8 kg. M water sama dengan 8 kg. The rest is in the vapor form. So M, panjangkan sikit, M vapor 2 kg. Okay. Alright. Boleh senang kan? Okay. So A, pressure of the tank. P. So how to determine the pressure? Okay. So bear in mind it in 90 degree C and it consists of vapor and also water. So which mean that this condition is in the mixture condition. Mixture. So dekat mixture kita pergi kepada table. Okay, table. Ini superheated. Kita pergi kepada table mixture. Saturated. Okay, saturated. Ini pressure table. So kita ada temperature. So kita pergi pada temperature. Ni 200 lebih. Pergi yang kecil sikit, 90. So berapa dia punya pressure? Ni dia punya pressure. Unit jangan lupa KPA. Okey? Boleh? Senang kan? Boleh. Boleh. Oh, Boleh sir. kan. Mudah je benda ni. Tapi dalam soalan dia akan beritahu macam ni. So kamu kena bear in mind, kamu kena faham soalan sehabis mungkin. Okay. So maksudnya kalau dekat sini dia adalah rigid tank, kat sini di sini, so kamu kena tahu apa condition dia. Kalau kat sini dia beritahu water vapor, so maknanya duduk dalam keadaan mixture. Okay. So mixture kita ambil dekat saturated water. Okay. Boleh? Tengok. Alright. Saya pergi kepada sekejap. Mana dia punya ni? Nak conteng. Okey. Sekejap. Saya tukar saja. Okey. So, pen. Okay.
So, volume of the tank. Okay. So, dekat sini, dekat volume of the tank. Okay. So, you have you need to determine the volume is B. Volume of the tank. Unit dia meter cube. So, apa yang kita ada? Apa yang kita ada adalah, okay, dia punya what we call it as a fraction dengan 800 gram dengan sini. So, X is, okay, vapor, yeah, 2 kg vapor dalam 2 kg, okay, per dia punya total 10 kg. So, the fraction will be 0.2, fraction of the vapor. Okay, X vapor. Okay, 0.2. Alright. So, kat sini kita dah ada ini dalam, ini tak ada unit tau. Unitless. Okay, sebab apa? Sebab ini dah kena potong. Jangan dalam fraction kamu boleh bagi unit pula. Okay, alright. So, volume. Okay, so bila kamu buat sini, kamu kena ingat dia adalah dalam keadaan fraction. Kat sini, ni graf tadi, graf yang ni, okay. Okay, ni mixture dia, ni pressure line. Okay, pressure line. So, temperature dia dekat tepi sini adalah 90 degree. Okay, di sini. Straight line ni. 90 degree. Okay. So, kat sini kita ada dia punya VF. Specific volume. So, yang kita tahu dia punya fraction dekat sini 0.2. Okay, 0.2. Okay. Alright. So, apa yang kita boleh buat adalah kita guna balik yang ini. Okay. Alright. So, pendek per panjang. Okay. So, dekat sini, kalau saya gunakan balik yang minggu lepas punya untuk V. Okay. So, kat sini kita V. Sini kita ada VG. Pendek per panjang. Okay. So, X fraction dia V tolak VF pendek per panjang. VG tolak VF. Kalau terbalik, kenapa negatif? Terbalikkan lah. Okay. Alright. So, macam mana kita nak tahu value ni? X dia ni kita dah tahu. Ni. Okay. Sekarang kita nak cari dia punya volume. Sebab disuruh cari volume. So, VF. So, apa kita buat? Rujuk balik dalam table. VF. Ini ha. Okay. Ni VF. Lepas tu kita ada VG. Ni VG. Okay, ni VG kamu. Mana tadi VF? Bilang. Okay, satu lagi. Okay, satu lagi. Okay. Okay. So, V tolak VF ini 0.2 sama dengan 0.2. So, V sama dengan
berapa. Okay. So bear in mind unit dia adalah meter cube per kg. Meter cube per kg, kg meter cube, saya dah lupa. Meter cube per kg kan, untuk specific volume. Okay, meter cube per kg. Okay, so kita dapat dia punya ni. So nak tukar kepada volume, ini specific volume meter cube per kg So kepada volume besar sama dengan, ini value contoh saya letak A, nanti kamu kira balik. So A meter cube per kg darab dengan berapa dia punya volume. Okay, total volume 10. Tak, saya anjak benda ni. 10 kg. Potong, darabkan, dapat dalam unit meter cube. Boleh? Senang tak? Boleh sir. Okay. So senang kan? Boleh Boleh. Okey. So kita try pula yang ni. Cuba kamu buat pula untuk yang ni. Determine the specific internal energy for refrigerant 134A at a temperature of 60% and quality of 60%. Okey. Dapatkan internal energy. Saya bagi dia table untuk water superheated. Okey. Boleh buat? Boleh nampak Okey. 5 minit. Saya pergi toilet jap.
Okay, dapat? Boleh Boleh tak boleh? Tak dapat sir. Eh? Dia gelak. Siapa yang dapat? Macam tak dapat. Tapi macam dapat. Tahu. Okay, tak apa. Beritahu dulu berapa yang kamu dapat. Bagi jawapan. Yang kamu dapat. Saya dapat 209.54 unit, saya tak ingat. 200 209.54. 209.54. Sa- Okey, tak apa. Salah kot. Lain? Amir Haziq ada? Amir Haziq? Okey, berapa dapat? Saya dapat 2000 lebih. Saya tak salah kot. 2000 lebih? Mana kamu dapat 2000? Tak tahu lah. Eh? Salah ni. Yelah, tahu salah. Macam mana kamu dapat 2000? Cerita sikit. Cerita. Saya tak tahulah. Saya main campak nombor je. Nombor tu mesti datang dari mana? Mana dapat 2000? Dalam ni tak ada sampai Saya 2000. Saya ambil itu 293. 293. Tu saya Ni? Saya darab 10. Dapat 10? Mana datang 10? Tak tahulah. Syiah. Sini tak ada tulis 10. Salah. Okey. Memang salah lah. Yang lain? Haris ada, Haris. Haris Izzuddin. Tak ada eh? Tak dapat saya. Tak dapat. Siapa? Saya ada tapi Kamu dapat tak berapa? dapat. Tak, kamu dapat berapa? Saya tak buat tu. Tak buat. Habis bila nak buat? Saya baru pindah bilik. Baru pindah bilik? Apa kena-mengena pindah bilik? Kena kuarantin. Okey, lepas tu apa kena-mengena dengan tak buat? Kamu masuk kelas, mesti kan? Masuk kelas mesti dah ready nak buat lah kan? Betul tak? Ke tak betul? Ke salah? Tak ada. Okey, Helmi ada Helmi. Sekejap sir, kalkulator sekejap. Sir, saya dapat 158.758. 158.758. 758. Okey. Ha. Ya, kita tengok Helmi pula berapa dapat. Helmi? Hilang. Kejap sir. Okey. Saya dapat 157.146. 157 146. Okey, agak hampir lah tu. Okey. Alright, macam saya bincang tadi Dia dekat graf, dia duduk dalam keadaan bell shape. Okey. So, first of all, bila kamu nak buat sini, ni temperature kamu, ni sama ada kamu nak pakai specific volume tak apa. Okey. So, dekat sini kamu punya pressure line. Ni pressure line. Okay. So ini kita tengok sini, kamu tengok refrigerant. Kalau refrigerant jangan tengok dekat air, kena tengok chart refrigerant. Okay. So dia bagi temperature 0%. Okay. So dekat sini, bila kamu nak tahu dia duduk dekat dalam mixture ataupun tidak. Sebab kadang-kadang dia duduk dekat sini liquid ataupun superheated. So kat sini kamu kena check dulu. Kena check dulu. Okay. So macam mana nak check? Dia bagi quality.
So perkataan quality maknanya duduk dalam mixture lah. Itu kamu kena hati-hati. Sebab dalam contoh yang ni dia dah bagi tahulah saturated liquid vapor mixture, senang. Dalam soalan nanti final dia tak ada beritahu langsung. Okay, so dia bagi tahu quality of 60%. Okay, so quality 60% maksud dia duduk dalam mixture. Okay, so maknanya dekat sini kamu kena sini 0.6. Okay, so apa yang dia nak? Specific internal energy. Dia adalah U. Sini UF, ini UG. Okay, so dia punya sini nak cari U. Okay, alright. So X kamu pendek perpanjang, U tolak UF, panjang dia adalah UG tolak UF. Okay, so lepas tu kita rujuk pada table. Okay, rujuk pada table. Dia adalah kosong. Ni, dia duduk dalam mixture. Okay, ni dia punya mixture lah. Kalau dia, bila kamu tengok UFG, mixture lah. Okay, mixture. So nak cari apa? Internal energy yang ini. Okay, yang ni paling best. Dia dah bagi 178. Dia dah bagi dia punya panjang bawah ni. So 178 dia duduk dekat sini. Dia duduk panjang ni. Tak nak gerak pula. Sini panjang dia. Okay, UF dia yang ini, duduk dekat sini. UF. Okay, so nanti kamu picit kalkulator. Yang ni dapat 0.6, X dia 0.6. So dapatlah nilai U. Apa unit dia? Ni unit dia. Okay, mudah? Mudah tak? Okay, Mudah, sir. Boleh, sir. Kan, senang je benda tu. Okay, so 2.6. Lepas ni kita ada 2.7. Okay, yang 2.7 ni nanti kamu buat kat rumah. Saya ni 2.6 kita buat di sini. Determine the enthalpy of 1.5 kg of water contained in a volume of 1.2 meter cube at 200 kPa. Okay, so dekat sini kena hati-hati. So kita kena cross check. Okay, so dia bagi nak suruh cari enthalpy. H. Mass 1.5 kg. Contain water. Water ini bukan refrigerant, ini adalah water. Contain in a volume of 1.2 meter cube. Okay, so sekarang ni dia dah bagi volume 1.2 meter cube. Dia dah bagi mass sama dengan 1.5 kg. Pressure pun dia dah bagi sama dengan 200 kPa. Okay, alright. So dia dah bagi ini, dia suruh cari nilai enthalpy. Okay, so bila kamu tengok macam ni, okay, dia ada rujukan dia macam ni. Masalah dia, bila kita nak cari enthalpy, kita tak ada data yang sama dalam. Saya pergi pada water. Sejak water. Kita tak tahu dia duduk dalam superheated ataupun dalam mixture. Kenapa? Sebab dia tak bagi unit yang macam ni. Specific volume, internal energy ataupun enthalpy. Dia suruh cari enthalpy tapi dia tak bagi kat mana. So apa yang kita ada adalah value 2 ni. Kita boleh rujuk dia sebagai specific volume. Okay, alright.
So, apa kita buat? Jadikan dia specific volume. Dua ni jadikan specific volume. Okay. So, specific volume meter cube per kg. So, sama dengan V per kg. Okay. Alright, 1.2 bahagi dengan 1.5. So, dapat jawapan dalam meter cube per kg. Okay, cuba picit berapa dapat? 0.8. 0.8. 0.8. Okey, kita ada 0.8 dan 200 kPa. Okey. So, kita pergi kepada 200 kPa. PA bagi ini 800, ni 200. 200 kPa. Lepas tu kamu tengok specific volume paling kecil VF 0 point something, paling besar dia 0.0 88578. Okey. Selagi value ni tak lebih daripada VG, dia duduk dalam mixture. Lebih daripada VG, value maksimum ni value maksimum lebih daripada value ni, dia duduk dalam superheated. Nanti kita akan tengok superheated. Yang ni kita tengok mixture dulu. Okey. So, yang kat sini dia duduk 0.8, bawah sikit, ngam-ngam. So, kalau kamu tengok dia punya graf nanti. Okey, dia punya graf. Okey. So, kamu akan nampak dia punya graf dekat mixture. Sini tempat F kamu. Ini tempat G kamu. Duduk ngam-ngam kat sini. Kamu punya value dia H. Ini HF, ini HG. Ataupun ini VF, ini VG. Macam tu. Okay. So, apa kita nak buat sekarang? Kita perlu cari dari dia punya fraction. Okay. So, nak cari fraction dia, kita pakai guna yang dia punya rumus tadi. X sama dengan pendek per panjang. Okay. Apa yang kita ada adalah specific volume. Okay. So, kita punya tolak VF per panjang dia, VG tolak VF. Okay. So, kat sini kita dah ada V tolak, ini kita dah ada 0.8. Ini 0.8. Tak cantik. 0.8. VF dia berapa? VF dia berapa? 0.887. Kat sini. Ini VG. Sorry. Ini VF. Okay. Ini VF. Ini VG. VG. VF. Okay. So 0.8 tolak 0.01 dapat nilai X. Okay. Dapat nilai X kamu. Dapat nilai X. X tak ada unit Unitless. Okay. Jangan letak unit pula kat sini. Sebab dia dah potong. Unit-unit ni dia dah potong-potong. Cancel out jadi unitless. Okay. So ini datang daripada specific volume. So kena cari dia punya, dia nak cari apa? Enthalpy. So X H tolak HF per HG tolak HF. Okay. So mana datang value dia?
entalpi sini. So ini adalah dia punya HF. Okay, so HF dia duduk sini. Tak boleh gerak, tak boleh gerak. Hang. Okay, sini HF. Lepas tu sini dia punya HG. Tak perlu HG. Kita sebab dia dah bagi HFG. Okay, so HFG dia dah bagi, letak bawah sini. Okay. Okay, kat sini H X tadi dia ada value sini, letaklah sini A. Ini nilai A. So rearrange H sama dengan kilojoule per kg. Okay, mudah. Senang lah. Senang kan? Okey. Senang je. So yang ni kamu buat minggu depan. Kamu boleh, nanti saya tanya sorang-sorang. Okay, boleh? Minggu depan pula, Jumaat ni saya tanya nanti siapa insan-insan yang terpilih nanti, dia bertuah lah pada waktu hari Jumaat tersebut. Saya akan tanya. Nanti kamu buat boleh boleh tak? Boleh sir. Boleh sir. Senang. Boleh. Okay. Alright, so tadi kita tengok dalam mixture. So ini kita pergi kepada superheater. Okay, so what it meant by superheated? Superheated means it outside of this region. So this is your mixture. So ini adalah superheated. So kat belakang ni dia panggil sebagai liquid region. Ini mixture. Mixture liquid campur vapor, liquid plus vapor. Ini superheater. Ini semua vapor 100%. Okay, this is your superheated. So this superheated, ini dia punya borderline. Kita panggil sebagai saturated vapor. Ini kat sini dia punya borderline, kita panggil sebagai saturated liquid. Ini saturated. Ini kita panggil sebagai superheated vapor. Okay, superheated vapor. So kat luar ni semua superheated. So table dia pun lain-lain. Table dia macam ni. Okay, so kalau kamu tengok dekat dalam table pun, table yang ni pun, ni saturated, nampak saturated. So nak cari superheated, dia tulis superheated. Ni superheated water. Table dia nampak. Okay, so superheated dengan mixture lain-lain. Table lain-lain. Jangan salah table. Okay, alright. So why we need superheated? Because a certain machinery, for example boiler. Okay, boiler, a specific boiler, as we call it as a subcritical boiler. Subcritical boiler. Okay, subcritical boiler operate under mixture region. Maknanya dia operate kat sini je, dia tak sampai superheated. Okay, so lepas tu kita ada critical boiler. So critical boiler use superheated vapor. So table dah lain-lain, tak sama. Okay, so this here is a superheated vapor. Okay, so saya bagi contoh. So determine the specific internal energy of water at 200 kPa and 200 degrees C. First of all, you need to determine the location. Okay, adakah dia superheated ataupun dia mixture? Dalam soalan ni memang dia beritahu dia superheated, tapi dalam mixer nanti dia tak cakap. So kita kena test. So macam mana kita nak test?
jangan terus gairah pergi ke superheater. Kita pergi ke mixture dahulu. Okay, ni mixture. Okay, ni mixture, table mixture, table saturated. Okay, so kita ambil pressure 200 kPa. So 200 kPa. Okay, 200 kPa. Kamu tengok dia punya temperature. 200 kPa, temperature dia adalah 120. Kamu tengok 120, 200, 120, 200. So maknanya dia bukan dalam mixture. Okay, dia duduk dalam, kamu tengok yang ni, nampak ni temperature dia constant kan. So temperature dia kat atas ni dah, kat atas ni dia lebih tinggi. So kalau dalam soalan ni 200, ini 120, ini duduk dalam superheated, lebih tinggi. So maknanya kena tunjuk dekat table superheated. Okay, ni superheated. Okay, 200 kPa sama dengan 0.2. Betul? 0.2 MPa. 0.2 MPa. Okay? Alright. So, dia duduk dekat 200 degree Celsius. Pressure dah betul. Tapi dia duduk, dia dekat saturated tadi, saturated. Dia duduk dekat 200. So, 200 dekat sini. Dia duduk dekat region sini. Okay? Pressure 0.2 MPa sama dengan 200 kPa. Tukar ialah unit tu. Okay? 200 degree Celsius. Dia suruh cari apa? Internal energy, U. So U dia adalah ini. Ni dia punya U. Unit kilojoule per kg. Okay? Boleh? Sir, Ah, so boleh ulang balik lah yang macam mana kita nak tahu dia punya tempat tu sama dia superheated atau tak? okey. Kamu kena rujuk balik dekat saturated. Ni saturated tau. Saturated tu duduk mixture. Saturated table ni maknanya dia duduk mixture. Okey. Sebabkan dia ada pressure dengan temperature. Okey, ini 800 lah. 800 tak boleh. So kita cari yang 200. Ini 200 kPa. Kita cari 200 kPa. Okey. So kat sini dia ada temperature dia. So temperature dia adalah 120. Ni 200. So ini 120 je. So 200 ni maknanya kedudukan dia, point dia, dia duduk dalam superheated. Sebab kalau kamu tengok yang ni, okey, kamu tengok yang ni. Okey. Ni kalau T start dia, T saturated T start. Okey. Kat sini tadi kalau 200 kPa, temperature dia baru 120 je. Degree C. Sedangkan yang dalam soalan dia duduk dekat 200. Betul tak? 200 degree C. 200 degree C duduk kat sini. So kat sini area dia hanya 120. Sini 200. So 200 ni adalah duduk dalam superheated region. Okay. So kalau dia superheated region, kena rujuk pada table superheated. Sini baru boleh nampak dia punya temperature. Ni temperature dia, temperature. Aduh, temperature. Macam tu. Boleh? Boleh. Okey. Okey. Try buat yang ni. Sorry.
Nampak Pak. Tak nampak kecil sangat. Sekejap. Saya tak boleh nak besar lagi lah. Okay. Kat sini dia entalpi entalpi area sini So maknanya dekat sini entalpi kamu lah. Entalpi tu tak nampak tulisan, tapi entalpi sini. Okay. Okay, cuba try buat 2 minit. Senang ya. Nanti saya nak tanya Hairun Nazwa. Hairun Nazwa ada Hairun Nazwa lelaki ke perempuan? Perempuan lelaki? Perempuan sir. Oh ya. Sorry. Okey, nanti saya lagi saya tanya kamu. Kamu buat. Dapat. Senyap dia. Okey, berapa? Saya dapat 151.83. 151.83 degree Celsius. Aidil Azhar dia, Aidil Azhar. Sir, 244 betul tak sir? Degree Celsius. Ya. Salah. Sir, 350 sir. Aidil Azhar berapa? 350? Ya. Salah. $200 betul tak sir? 200. Okey, salah. Macam mana kamu buat ni? 250 sir. Yang T-sat tu apa dia sir? Okey, salah. Between saya 200 Ha? between 200 dengan 250. Between. Dah, dia tak ada between. Dia kamu exact value. Kita engineering Kamu cakap antara-antara. Kita bukan duduk sains sosial. Agak-agak itu tepat. Roboh bangunan kamu. Jangan. Dia ada satu value je. Okey.
Kamu duduk engineering, satu value. Dia ataupun dia ada tolerance. Tolerance pun ada value. Okey. Dia tak ada antara-antara. Okey. So dekat sini kamu tengok dia duduk 2890. Okey, kamu tunjuk sini, ini dia punya enthalpy. Ni portion ni enthalpy. 2890. Dia duduk di antara ni dengan ini. Betul? Betul, sir. Betul. Okey. Betul, sir. Sekejap. 2890. Ini betul lah enthalpy enthalpy. Okey. Duduk sini. Okey. So, duduk di tengah. So, di antara 200. Tadi siapa jawab? Tadi 230 lebih? Siapa dapat? 230 something ni? Tak ada pula. Hilang lah. Okey. 2961. Alah, saya lupa cantik pula. Okey, duduk sini. 2961. Okey, ini dekat 250. 250. Satu lagi kita ada 2855. Okey, dia duduk dekat satu lagi 200. Okey. Ni tempat dia. Okey. So, apa kita buat? Kita interpolate T dia berapa kat sini, X kat sini. So, kat sini kita dah tahu 2890. 2890. So, pendek per panjang. Pendek per panjang. 2890 tolak 2855.8 per 2961 tolak 2855 sama dengan T tolak 200 250 tolak 200 T degree Celsius. Boleh? Boleh. Senang kan? Ya. Senang je. Okay. So, kita tengok satu lagi. Consider the closed rigid container of water as shown. The pressure is 700 kPa. The mass of saturated liquid is 1.78 kilogram. And the mass of saturated vapor is 0.22 kg. Okay. So, the heat is added to the water until the pressure increase to 8 MPa. So, dekat sini. Okay. Ini satu pressure line. Pressure line pertama 700 kPa. Ini temperature Okay. So temperature kat sini satu. Okay. Sama ada duduk dekat ni belum tahu lagi. Okay. Saya baru tengok dia punya pressure line. Satu. Nombor dua, heat is added until the water increase to 8 MPa. So dekat sini satu lagi. Di atas lagi lah. Saya main agak-agak ni 8 MPa. Okay. Alright. So dia ada dua pressure line. Okay. So untuk yang pertama, this pressure line. Okay. Kat mana kedudukan dia? The mass of the saturated liquid dengan saturated vapor. Okay. Maknanya kat sini duduk dalam mixture. Okay. So dia punya fraction X sama dengan 0.22 vapor per liquid. Tadi yang
Kalau kamu tengok yang benda tadi sebelum ni, dia adalah total. Betul, total. Okay. So X dia total water. Okay. Mana tadi? Okay, sorry. Ni. So 1.78. So dapat dia punya fraction. So dekat sini kamu dapat dia punya total nilai somewhere kat sini kot. Sekejap, saya punya salah. Okay. Sebab dia pergi kepada ni. So dia akan duduk lebih kurang, macam mana nak padam Ada eraser ke? Eraser ada. Okay. Alright. So patah balik. Ni dia punya. Okay. So ada 2 700, satu lagi 8 MPa. Okay. Satu dekat sini. Ni fraction dia berapa? Nanti kamu kira Okay, dia kedudukan dia dekat sini. Okay. So dia tanya find the final temperature, enthalpy and internal energy of the water. So dekat sini kamu kena ingat apa yang constant di antara dua ni adalah dia duduk dalam satu container. Okay, ni container dia. Okay, dia duduk dalam satu container. So maknanya dia duduk dalam satu container rigid. Bila kita sebut perkataan rigid, maknanya volume dia tetap sama. Okay, so volume dia tetap sama. So kat sini kita kena cari dia punya V. Untuk satu, untuk sini kita cari dia punya specific volume 1. Okay. So specific volume 1 ni kamu dah ada. X sama dengan volume tolak VF tolak per VG tolak VF. So dapat dia punya specific volume. Okay. Specific volume V1 sama dengan meter cube per kg. Yang ni boleh dapat tak? Boleh nampak Boleh dapat Substitute dekat sini je kan? Ni V1 Boleh Yuhu. Boleh. Boleh. Okey, alhamdulillah. So, bila Boleh sir. Alhamdulillah. Okey. So, bila kita heat added. So, V1 is equal to V2. Specific volume Okey. So, V1 sama dengan V2. Okey. So, P2 sama dengan 8 MPa. V2 sama dengan berapa? Okey. So, kita kena tentukan kedudukan. Sama ada duduk kat superheated ataupun duduk dekat dalam mixture. So, untuk tentukan kita kena tahu dia punya value. Okey. So, cuba kamu kira berapa dapat specific volume ni? Cuba kira jap. Boleh kira tak? Tolong kira. Saya dulu nak tengok part yang mana. Ni. Specific volume ni. Substitute dari sini. Ada table tak? Table ada table. Tak ada. Ni
tadi? 700 700 kPa. Ni. Ni. Di sini. Ini VF, VG. 700 kPa. Masukkan dalam sini, dapatkan V1 ni. Ni saya tertinggal satu. Jap. Saya tertinggal satu. Okey. So sebelum ni kalau kamu tengok, saya tertinggal satu jap. Okey. Ni yang paling penting. Ni ha. Okey. Ni M total. Ini M total. Ingat ini M total. So MF campur MG. Vapor campur liquid. So dekat sini vapor campur liquid, dia tertinggal satu. Ini liquid campur vapor 0.22. Ni campurkan dua, baru dapatkan dia punya fraction dia berapa. Okey. So dapat yang ni berapa dapat? Dah, tolong kira. Kosong 0.302. 0.302. Okey. Alright. Okay, so bila dapat 0.302, so kita kena check 8 MPa sama dengan 8000 ke? Ni Okay, alright. So tengok dia punya specific volume 0.3. Betul dah 0.3 jauh ni, 0.02. So dia duduk dalam, ini VG saturated line, 8000 MPa. 8 MPa sama dengan 8 MPa sama dengan 8000. Okay, kPa. So dekat saturated line dia maksimum dia adalah 0.02. So dia duduk dalam superheated. Okay, so superheated. So kita pergi kepada 8 MPa. Ni 8 MPa. So ni kamu 0.3 ke 0.03 ni? Macam kurang kosong je. 0.03. 0.03 0.03. Ni tinggal satu. Okey. Kalau saya patah balik ni, ini 0.03 sekejap saya cantikkan balik. Sebab jauh sangat lari dia. Okey. Ini 0.03. Macam tu. Okey. Okey, 0.03 saya patah balik dekat 8000 tadi. Ni 8000. Okey, masih lagi duduk dalam superheated sebab ini 0.02, ini 0.03. So dia duduk lebih. So duduk dalam superheated. So tengok superheated 8. Okey, ni 8 MPa ni. Okey, so 0.03 dia duduk dekat sini. Kosong sini. Di antara dua ni. Okey, dia duduk di antara 300.5 ke 4.5. Okey. So, sinilah. 1
ni satu. Satu lagi sini. Okey. Dia duduk di antara ni. Okey. So, temperature kamu duduk dekat sini, temperature T. So, kamu punya, ini dia punya specific volume. So, dekat sini, di tengah-tengah dia 0.03. So, pendek per panjang, panjang per pendek. Saya pun dah habis dia punya lokasi nak buat ni. Okay, pendek per panjang 0.0. Fraction dia, okay, sorry, bukan fraction. 0.03 tolak 0.03 per 0.0343 tolak 0.03 29 lah. 999 sama dengan T tolak 350 per 400 tolak 350. Nanti kamu tengok dah ni. Saya tak muat dah tulis. So nilai T sama dengan degree Celsius. Baru dapat 1. Entalpi nanti kamu boleh kira. Metod yang sama. Boleh? Boleh. Senang kan? Ya. Okay. Alright. So, ini contoh yang last. Compressed liquid. Okay. So, yang lagi dua ni, entalpi dengan internal energy, kamu buat. Minggu depan nanti saya tanya. Okay. Alright. Okay, compressed liquid. Minggu depan nanti saya tanya. Amir Haziq kan? Ya. Dia Nanti, saya. nanti saya tanya kamu dua ni. Get ready. Jangan tak datang pula minggu depan. Saya datang. Alhamdulillah. Okay, so kita pergi kepada compressed liquid. Alright, so tadi kita dah tengok superheated. Tadi tu. Sebelum ni kita tengok mixture. Mixture adalah saturated liquid vapor region. So kita nak tengok kepada liquid, compressed liquid. Duduk belakang ni. Belakang daripada graf dia. Okay, ni critical point kamu. Duduk belakang. Okay. So in the absence of compressed liquid data, a general approximation is to treat compressed liquid as saturated liquid at any given temperature. Okay, because the compressed liquid depend on temperature much more strongly than they do on the temperature. Do on pressure. So dekat sini kamu kena ingat sebenar-benar dia, kita tengok dekat dia punya temperature. Okay, so kita tengok satu contoh. Determine a specific internal energy of compressed liquid water at 80 degrees C and 5 MPa. Okay, so dekat sini, okay, kita ada compressed liquid data. So kita pergi sini, superheated, ini superheated, ini superheated, ini superheated, ini saturated, saturated. Ya, mana dia punya table lah?
Okay, compressed liquid water. Okay, so compressed liquid water 5 MPa. Okay, so dia nak dekat 80 degree C. Ni area sini 80. Okay, specific internal energy sini 333.2. Okay, 1. Ini compressed liquid data, compressed liquid table. Okay, tapi dekat sini pakai saturated liquid. So kita pergi dekat saturated. Saturated, ambil yang temperature. Ini pressure sini, ambil yang temperature tepi. Ini temperature. So temperature dia adalah 80. Temperature dia adalah 80 dekat sini. Okay, so dekat sini 80. So dia nak internal energy 80, internal energy 80, internal energy dia dekat sini. Not responding pula. Okay. Tengok, compare kan Okay, ni satu item liquid data 33497. Compressed liquid table kita pakai 333.82. So berapa banyak error dia? Difference kan, bahagi dengan kan. Okay, so error okay, so error sama dengan 334 tolak 333 per 3.82. Ni 82 darab dengan 100. So dapat dia punya error. Tapi kalau kamu tengok antara dua ni, perbezaan dia tak banyak. Betul? So that's why untuk compressed liquid kita hanya gunakan saturated liquid at given temperature. Okay? Boleh? Sir, kalau dekat jadual tu kan, kalau macam tadi kita kena cari sendiri dia ketat. Ni kalau dia compressed liquid kita nak cari macam mana? Okay. Kalau yang dalam graf, yang dalam graf tu kan saya cakap kalau analyzer dia takkan bagi tahu ke dia mixture ke dia superheat ke. Kita kena cross check. Macam okey, contoh macam ni dia tak beritahu pun dia adalah compressed liquid. Dia tak beritahu. Contoh dia tak beritahu. Contohlah. Contoh yang ni, contoh saya delete contoh. Tak tahu. Okey, tak tahu. Okey, macam ni kita nak tahu 80, kita pergi first kali kita tengok 80. Kita check dekat saturated. Check je. Sini kita cari 80 5 MPa. Tengok pressure dia. Okey. So pressure dia kat sini 47 kPa. Okey. So jap ni saya. Okey. So kalau kita check kat sini, dia adalah kalau tengok dalam dia punya table tadi 80 kPa. Okey. Dia punya pressure dia untuk dia jadi saturated tadi berapa tadi? 5 50 50 kan? Saya lupa. 47. Okey, 47.
47. 47. KPA. Okay. So, ini adalah saturated. Okay. So, bila kamu buat graf dia, okay, ini line, pressure line. Okay, ini 47. KPA. Okay, ini temperature. So, dekat T start dia, kat tegak dia, ini adalah 80 degree. Okay, so, macam mana dia kalau dia dekat sini 5 MPa. Okay, so kalau dia 5 MPa, mungkin dia 5 MPa kalau dia ni, dia tak mungkin dia, sebab dia rendah kan, so dia mungkin duduk macam ni. Ini contoh, ini line 5 MPa. Okay, 5 MPa. Dia duduk kat sini. Ni. Sebab kalau kamu tengok kat 5 MPa, macam mana nak tahu pula dia dekat 5 MPa? Pergi sini, 5 MPa sama dengan 5000. Okay, pressure 5000. Tengok pressure 5000. Nampak 5000, tengok temperature dia 263. Okay, suhu dia 263. So dekat T start sini, okay, sini T start dia 263 degree Celsius. Nampak? Kan beza jauh, nampak? Dia duduk kat sini, nampak? So kita tahu dia duduk dalam liquid. Boleh? Boleh. Faham. Okay. Alright. Ni kamu buat dekat rumah bersama-sama dengan ni dan ni. Ini kamu punya tutorial. So hari Jumaat kita masuk ideal gas. Okay? Ada soalan? Semua okey? Okey, coach. Okey sir. Okey, Right. insya-Allah okey. Insya-Allah. InsyaAllah. Insya-Allah okey sir. Okey. Dia yang okey-okey je. Nanti kita tengok nanti macam mana Alright. So kalau tak ada apa, kita stop sampai sini je lah. Okey. So kalau tak ada apa, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sir. Thank you sir. Okay. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.